Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pengurusi serta ahli dan kuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat, Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada hari ini, pada saat ini, pada masa ini kita berada dalam satu bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian daripada kawan-kawan kita, sanak saudara kita, adik-adik kita tak sempat berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah tuan-tuan, saya, keluarga saya dan juga semua, kita terjemahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amalan sahaja. Bukannya amalan ikut musim-musim yang tertentu. Tuan-tuan, perasan ataupun tak perasan, bulan Ramadan ini boleh dikatakan kebanyakan umat Islam kita semua secara automatik ni kita jadi baik. Automatik, secara spontan, secara orang kata setiap tahun kita akan melalui bulan Ramadan, beginilah keadaannya. Automatik diri kita, masa kita terurus dengan lebih baik berbanding bulan-bulan yang lain, kan? Kita adjust, kita olah masa kita dengan anak-anak, masa kita dengan keluarga. Pesan minggu ni kena siap sedia makan apa, menu apa nak makan, nak bersahur, makan song dan sebagainya. Balik awal seboleh-bolehnya untuk balik awal. Kita dah olah dah masa kita, adjustment kita dengan keluarga. Automatik kita rasa terpanggil nak ke surau, ke masjid. Automatik secara spontan kita jadi lembut hati, mudah untuk melaksanakan kebaikan. Rasa terikat dengan surau, terikat dengan masjid, nak solat berjamaah, nak solat bertarawih, nak bangun malam, nak baca Al-Quran, nak ulung zakat, nak wakaf, nak sedekah. Kita cari fakir miskin, kita cari anak yatim, kita cari ibu tunggal, kita cari ibu tinggal, kita cari bapa tunggal pun. Semuanya kita nak bagi sumbangan, kita nak buat kerja baik, kita nak buat amalan baik dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat dan sahabat yang dirahmati sekalian, apa pasal kalau kita fikir apa pasal duk tak duk kita jadi baik? Duk tak duk ni, duk tak duk kita jadi sikap kita, perkataan kita, kita jaga segala-galanya. Bukan setakat masa dengan keluarga, amalan kita orang kata berubah ke arah yang lebih baik, akhlak kita pun berubah, kan? Mulut kita jaga semua, kan? Kita jaga, tak ada orang kata keluar ketaan-ketaan mengaku dan sebagainya. Segala tulisan coretan dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp group apa semua tu, gamak-gamak mengaku lah apa semua tu, kita tak copy paste dalam bulan Ramadan ni. Dia diam ni apa kan? Dan sebenarnya macam tu, mata pun macam tu, contoh bukan main. Ni cerita kebanyakan. Dia jadi macam mata ni seboleh-bolehnya tak mau tengok, mulut ni seboleh-bolehnya orang kata mata seboleh-bolehnya tak mau tengok benda-benda maksiat mungkar yang orang kata mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita macam tu juga, tak ada peluang orang kata perkataan mengaku, kotor, lucah dan sebagainya. Fikir apa pasal tu kan? Apa pasal dalam bulan Ramadan ni
kita berubah. Fikiran punya fikiran tak ada sebab lain, sebab kita ada iman. Dia sebab kita ada iman, kita nak berubah. Walaupun orang kata bulan Ramadan ni macam-macam dugaan, ujian, rintangan, kekangan dan sebagainya, apatah lagi Ramadan pada tahun ini, as-saum Ramadan al-yaum, pada tahun ini, hari ini. Puasa Ramadan pada tahun ini ada World Cup. Ada World Cup, kan? Pukul 3 pagi, pukul 12, pukul 6 pagi, Allah Akbar. Ada World Cup. Puasa tahun ini dikatakan antara puasa sejak 50 tahun yang lalu, puasa dalam musim panas yang amat sangat. Bukan setakat di tempat kita dikatakan kesan daripada El Nino dan sebagainya. Mai kata mai El Nino tu, yang tu belakang kira, dikatakan panas. Tuan-tuan perasan, memang panas tu. Dan ni alhamdulillah bila masuk saja bulan Ramadan, hujan lebat, kan? Bulan Syaban baru ni saya dalam perjalanan kata nak pergi kuliah, maghrib 39 darjah Celsius. Panas tu. Main musim Riyadh pula. Main musim Riyadh pula lagi panasnya. Kan? Pukul 12.30 malam tu makan Riyadh ni. Riyadh dari pulau Musangking. Makan sampai mangkok. Tu. Riyadh baling lah, lagi main Riyadh apa macam-macam lah, Riyadh dari mana ni, Telau lah, mana lah. Sudah. Tahun ni puasa kita ni cubaan ni. Puasa yang dikatakan panas El Nino. Lepas tu puasa ada World Cup bola. Kan orang semayang pun orang surau, orang masjid pun kaki bola juga. Masuk saja orang kata musim bola sepak berapa ni. Tuan-tuan pasal tak? Opening ceremony, perasmian bola sepak Piala Dunia berapa ni bila? Ni semua bukan kaki bola ni. Alhamdulillah boleh. Mana Miss Musyabat? Baru-baru ni opening ceremony Brazil lawan Croatia. Opening ceremony dia tu yang ada penyanyi Jennifer Lopez. Ustaz tu dekat. Kan? Kita pun tengok suara mereka kata baru ni satu tempat ni cerita seminggu depan. Dia kata Ustaz aku sini ni kaki bola, tengok muka dia, mata dia tenggelam, hidung tak cukup, jenis mata zombie dia kata, hantu orang putih. Dia kata ni hidung tak cukup ni mesti kaki bola ni kata. Ada Ustaz ngaku bila Ustaz tengok bola, Ustaz kaki bola, dia kata tu bawa lah lawan kan. Kata kita orang kata aku ni bukannya kaki bola, aku ni kaki bangku ke. Main bola masa sekolah rendah dulu kan. Kalau menengah main sikit-sikit, masuk universiti lah apa semua ni tak main bola lah. Bukan setakat kaki bangku lah ni, kaki bangku lipat 4. Bangku tu jadi lipat 4 terus. Bukan setakat tu. Ada Ustaz, kita tengok lah ni, mana-mana masjid solat subuh biasanya kadang-kadang 3 som, 4 som, main musim bola ni, dia tinggal tu, dia seriat juga satu som. Maksudnya orang kaki masjid, kaki surau pun tengok bola juga, dia kata kan, dia kata ni pun ujian. Ujian. Tahun ni puasa dikatakan panas. Lepas tu bola, musim Riyadh. Panas tu kan tahun ni di Timur Tengah, di belah Arab sana, di Mekah, Madinah, Qatar, Doha lah apa semua tu, Dubai lah ni 40 ke 50 darjah Celsius. Panas. Kita terus 39 pun sakat dah kan, 38, 37 lah apa semua tu pun dah sakat dah. Di sana lagi sakat. Di United Kingdom, kawan saya mengaji di sana, utara United Kingdom, mereka puasa siang hari ni 20 jam. 20 jam. Di belah Timur Tengah panas yang amat sangat, 40, 45 darjah Celsius, 50 darjah Celsius, 50 darjah Celsius ni. Baik, boleh terbakar. Kalau macam tu lah. Panas semua. Di satu tempat puasa 20 jam sebab siang panjang. Di satu tempat panas yang amat sangat. Di tempat kita musim Riyadh. Ni pun semua cubaan, ujian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah,
apa juga rintangan, ujian, obstacle, halangan dan sebagainya, kita urut juga secara automatik. Badan kita jadi lembut, kita menunaikan kewajipan beramal dalam bulan Ramadan. Maksudnya kita ada iman. Iman kita yang kita dapat kebanyakannya di kalangan kita ni, kita dapat iman sejak daripada kecil. Teriak-teriak mengat-mengat keluar daripada rahim ibu kita tu, kita dah dapat iman dah. Seolah-olah macam tu. Betul? Kita dapat iman daripada kecil. Cuma tuan-tuan, kita khawatir dan kita bimbang. Kita khawatir dan kita bimbang yang amat sangat dengan iman yang kita ada sejak daripada kecil, dan perubahan secara automatik dalam menghidupkan bulan Ramadan ini, orang kata tidak mengekalkan kita untuk kita beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqamah, secara berterusan. Yang ini kita bimbang. Kita takut, kita bimbang kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan saja. Kita risau sangat-sangat kita bangun malam bertahajud dalam bulan Ramadan saja. Kita ulang alik ke surau ke masjid dalam bulan Ramadan saja. Seolah-olah Allah ni wujud dalam bulan Ramadan. Bahasa kasar untuk peringat diri kita. Walaupun kita akui kita ada iman, kita risau sangat-sangat amalan kita itu tidak istiqamah, tidak berterusan di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan kita solat duha, di luar bulan Ramadan kita bimbang kita tak solat duha. Dalam bulan Ramadan, kita solat witir tak tinggal. Betul? 8 ke 22 ke mesti juga buat witir. Kan? Rajin buat 11 rakaat. Penyegan baik buat 1 rakaat. Tu kan penyegan baik. Kan? Witir. Witir ni main di luar Ramadan kita tak buat. Orang kata solat witir. Dalam bulan Ramadan kita bersedekah. Kita orang kata dengar saja persatuan-persatuan NGO buat collection macam mata tak kira setiap waktu sembahyang berjemaah dalam bulan Ramadan, yang bawa duit, dengar saja ada kutipan seru RM10, RM5, RM10, maksudnya keluar juga. Kita takut, kita bimbang di luar bulan Ramadan tak ada solat jemaah pun tak ada dalam diary kamus kita. Sampai satu tahap kita takut sangat-sangat, kita bimbang sangat-sangat ni untuk kita ni. Kita peringat antara kita, seolah-olah kadang-kadang perintah dalam fikiran kita ni, kita main-main dengan orang kata dengan amalan-amalan kita. Seolah-olah hanya dalam bulan Ramadan saja kita jadi baik, di luar bulan Ramadan itu dia jadi hawa. Jadi hawa tu tu cerita. Jadi tuan-tuan, Allah sebut di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi masalah kita tidak boleh istiqamah dengan amalan secara berterusan ini adalah disebabkan iman kita, akidah kita tidak mantap. Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah kata hanya orang yang mempunyai akidah Rabbuna Allah, yang mengatakan, yang faham, kata Tuhan kami Allah, orang ini sahaja yang akan istiqamah. Tsumma istaqam. Jadi orang yang tidak istiqamah, tidak beramal secara istiqamah, adalah mereka yang tidak mempunyai akidah dan iman yang mantap. Walaupun kita akui sedikit sebanyak kita dah ada iman, kita bimbang, kita takut jadi kes. Di Pulau Pinang ni macam-macam. Tuan pun saya tahu ni kawasan pinggir Pulau Pinang ni, ramai orang Pulau Pinang kerja di Pulau Pinang. Dia kata tanah di kita ni murah, tanah di Pulau Pinang ni mahal. Lalu berhijrahlah ramai orang Pulau Pinang main di sini. Ataupun orang Kedah cari makan di Pulau Pinang. Tak ada masalah. Yang Pulau Pinang pun dulu hak Kedah juga. Ataupun Kedah nak pilih jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena mantapkan akidah kita. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain dah. Kita khawatir berlaku banyak kes seperti mana di Pulau Pinang yang orang kata
Islam kita, tak kira yang baru masuk Islam ataupun yang telah lama Islam, dia gadai maruah akidah dia kerana macam-macam, kerana kepentingan duniawi, kerana ikut kekasih dan sebagainya, kerana kebendaan. Allah. Bapak ni berlaku kes Nora Tio, tentu tahu. Kes Nora Tio, perempuan yang dikatakan Islam meninggal bunuh diri. Tidak ingat no? Tio, nama dia Tio. Nama Islam dia Nora Tio. Ya. Saya duduk dalam majlis agama, dah pegang yang ketiga. Ya. Kita rasa bertanggungjawab. Bertanggungjawab, rasa bersalah bila jadi kes macam ni. Walaupun kes tu kata dia masuk Islam ni sejak 18 tahun yang lalu. Nora Tio ni dia masuk Islam 18 tahun yang lalu kerana perkahwinan. Lepas tu dikatakan dia bercerai. Lalu hidup dia ni kira sedikit pun tidak menzahirkan hidup cara Islam. Hidup dia belum yang dengan dosa. Anak 4 orang. Anak 4 orang. Dia mati bunuh diri. Bila mayat dia tu dalam orang kata dalam suasana orang kata kemurungan. Oleh kerana keluarga dia ni banyaknya beragama Taoism. Mereka kabur lah kan, 4-5 hari sebelum diperbumikan tu mayat tu. Di pihak Jabatan Agama Islam dapat maklumat kata dia ni pernah masuk Islam. Jadi Jabatan Agama pun cek lah, semua ada nama Tio ni, nama Islam dia Nora Tio. Jadi bila dapat maklumat daripada pihak polis Diraja Malaysia kata dia Islam, pihak Jabatan Agama pun cek, memang dia pernah masuk Islam, adalah sedikit bukti menunjukkan dia masuk Islam. Lalu pegawai Jabatan Agama yang ambil baliklah mayat. Yang ambil balik mayat dalam keadaan orang kata ramai orang di rumah mak dia. Jadi isu meletup keluar dalam surat Al-Baq. Pasal tak? Pasal kes ni saya rasa dalam 2-3 minggu yang lepas, 2-3 minggu dah meletup. Ambil mayat letak dalam peti air di hospital sementara menunggu orang kata keputusan mahkamah. Keluarga dia bawa kes di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Ambil berbual. Pihak Jabatan Agama pun macam tu juga. Lalu pihak Jabatan Agama tak boleh menunjukkan bukti sahih yang menunjukkan dia masuk Islam. Ini kelemahan kita. Saya akui, walaupun saya baru lagi dalam majlis agama ni, kita akui sistem orang kata simpanan maklumat mu'alaf ataupun orang baru masuk Islam ni, apa sistem dia orang kata tak baik, tidak terurus. Kad dia masuk Islam pun tidak ada tarikh, tanda tarikh masuk Islam. Akhirnya bila tak ada documentation tidak lengkap, Mahkamah Tinggi Syariah putuskan dia tidak Islam daripada awal. Ini orang kata mengkelan kecilan. Macam-macam lah orang kata kepada pihak Jabatan Agama. Dia kata apa? Jabatan Agama Pulau Pinang ni memang daripada dulu lagi orang masuk Islam. Masa orang masuk Islam tu tak jaga. Bila mati berebut mayat. Kan 2-3 bulan berlaku juga di Nibong Tebal. Seorang Melayu Islam, dia bangsa Jawa, dia buta, nama dia Ibrahim Noyak. Pihak Jabatan Agama ni sejak 10 tahun yang lalu ni memang cuba orang kata berusaha untuk keluarkan dia ni daripada kelompok kehidupan mengikut agama Hindu. Anak dia, kalau tak silap saya, 10 orang. Nama Melayu Islam, nama Melayu, tapi daripada kecil orang kata hidup ikut cara agama Hindu. Bini dia Hindu, ni Ibrahim yang mana? Duduk di ladang Bayram tu, dia pun terbaik. Meninggal dunia, macam tu juga. Bincang dengan Jabatan Agama,
Nasib baik keluarga dia benarkan ke bumi ikut cara Islam. Tapi kita rasa terkilan, kita rasa menggelan sebab kita tak boleh bagi pendidikan, tarbiyah, ilmu, agama Islam kepada dia semasa dia hidup. Ini contoh-contoh kes yang berlaku sebagai pengajaran kepada kita supaya kita mantapkan akidah kita. Tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain. Lalu ni ada satu lagi kes. Seorang perempuan Indonesia, pembantu rumah, nama dia Halimah. Nama Halimah bicara di mahkamah redah syariah di atas pertuduhan bersekedudukan, bersekedudukan dengan orang bukan Islam. Didakwa di mahkamah, pihak pendakwa menang. Lalu dia merayu di mahkamah tinggi syariah dengan alasan dia kata saya beragama Kristian Katolik. Nama Halimah tapi dia mengaku Kristian Katolik, orang Indonesia. Bicara di mahkamah tinggi syariah. Bicara mahkamah tinggi syariah buat keputusan. Bicara semula di mahkamah rendah. Retrial, orang panggil retrial. Nama Halimah. Halimah lembut. Nama macam nama Melayu. Ni semua soal akidah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya secara peribadi saya lemah perut. Bahasa. Saya lemah perut dengan cerita-cerita macam ni yang berkaitan dengan soal orang kata soal akidah Islam, akidah umat Islam. Kita tak boleh dengar, kita tak boleh tengok, kita tak boleh orang kata melalui kes-kes macam sebelum ni. Macam-macam kita dengar cerita kan, Aisyah Bukhari, Kamaruddin Abdullah, Fatimah Tan, kan? Dulu 20 tahun lepas di Bukit Tajam, Daliko, perempuan, orang Sing, kan? Macam. Jadi tuan-tuan, tidak ada cara lain. Sempena Ramadan Al-Karim, Ramadan Syahrul Azim, Ramadan Al-Mubarak tahun ini, kita kena orang kata tekad sungguh untuk mantapkan akidah yang kita dapat sejak daripada kecil, supaya amalan kita berterusan, bukan hanya wujud dalam bulan Ramadan sahaja. Solat duha kena buat, solat duha kena buat, sibuk macam mana pun kena buat. Dia kata tak apa ustaz, kami sahut cabaran ustaz, kami nak solat duha, malam ni kami bangkit solat duha. Semangat kami. Solat duha kena buat. 8:30, 9:30 sampai 10 boleh buat. Singgah. Orang kerja bank pun boleh selisih, tak ada masalah. Manager bank. Kan? Pada Kelang tadi saya pergi ceramah kuliah Zuhur di Kelang Sak di Bayar Lepas di Batu Maut. Robert Bosch. Saya pun tak pernah masuk factory life ni, saya tak pernah lalui. Kehidupan Kelang ni saya tak pernah lalui. Dia masuk tu punya ramai kawan-kawan kita, orang yang kita menghidupkan amalan agama dalam Kelang ni. Aktif, surau mereka aktif. Mereka buat program macam-macam. Mereka buat program food bank. Tahu food bank? Apa bank? Bank makanan. Himpun semua makanan, lepas tu mereka bergerak. Mereka ni semua kaki motor, bikers ni, motor 1000cc, sepatu dia dapat 500cc. Manager bank dah. Manager bank ada skill. Kan? Ada kan? Pusing mata tu bagus juga nak jaga kan, nak jaga jantung. Kan? Alhamdulillah. Dia buat food bank. Baru ni pula ada satu persatuan Tongkat Putih nama dia. Persatuan Tongkat Putih Pulau Pinang. Persatuan orang buta. 60%-nya adalah orang Islam. Walaupun ketua dia orang bukan Islam, tapi dia buat program macam-macam. Dia panggil saya supaya bagi sumbangan Al-Quran Braille. Saya pergi dah. Walaupun ketua dia tu, pengurusi dia buta, nama Swaran Singh. Swaran Singh. Tuan-tuan masuk dalam Facebook, Persatuan Tongkat Putih. Masuk. Nama saya pun ada. Nama saya lepas suruh jadi penaung patron. Lepas suruh jadi penaung pula. Tak apa, kita tujuan sebab ada orang Islam di situ.
Dan pada masa yang sama oleh kerana mereka ni hubungan baik dengan kita, dengan majlis agama yang mana yang bukan Islam, kita cuba nak sampaikan Islam. Kan tak ada cara lain lah. Kan Ustaz, jom kita cari Al-Quran Braille. Ni pengurusi dia ni, Presiden Persatuan Tongkat Putih ni, Mr. Swaran Singh ni, jom Ustaz kita cari Al-Quran Braille. Al-Quran Braille, dia suruh cari. Oh, sampai ke tahap tu. Kan orang bukan Islam buat kerja kebajikan kepada orang kata orang buta Islam. Allah tu. Kan? Jadi bila kita tengok suasana macam tu, tak ada cara lain, kita kena bekerjasama. Nak mantapkan akidah supaya kita ada kekuatan dalaman untuk menghidupkan amalan-amalan kita secara berterusan. Tidak ada cara lain, kita kena kerjasama. Kat tu nampak tak kerjasama? Apa pek? On the back. Kerjasama. Kita kena bantu, tolong. Wadah utama kita untuk menggerakkan semangat untuk mentarbiah diri dan pada masa yang sama orang kata menyampaikan Islam kepada orang yang masih belum Islam, supaya amalan kita bergerak secara berterusan. Tidak ada cara lain adalah melalui surau dan masjid. Saya nampaknya di Pulau Pinang saya diamanahkan jaga masjid 207 masjid. Surau ada 450 surau yang berdaftar dengan majlis agama. Baru ni juruhebah sebulan yang lalu, juruhebah hiking kata masjid yang paling makmur dengan kuliah ilmu di Malaysia ini adalah Pulau Pinang. Allahu Akbar. Tu ketua KPH Harbi. Minoriti Pulau Pinang. Kami umat Islam Pulau Pinang ni 660,000. 660,000 penduduk 1.6 juta. Jadi lebih kurang 40%. 40%. Lalu zakat Pulau Pinang dia tengah buat panci. Lantik konsultan nak kira, nak bilang berapa ramai umat Islam Pulau Pinang. Nak tengok fakir, fuqara berapa ramai, masakin berapa ramai, warga mat Islam berapa ramai, OKU berapa ramai. Kita nak ambil semua benda tu. Kan remaja, pemuda bawah 40-an berapa ramai dengan kerjasama UPEN. Kan? Yang tu maklumat tu semua banyak di unit perancang ekonomi negeri. Jadi kita nak tengok. Keadaan macam tu. Kita tengok peluang tu ada. Tidak ada campur tangan langsung, no interference, no intervention daripada orang bukan Islam dalam urusan hal ehwal pentadbiran urus takbir Islam di Pulau Pinang. Ni saya duduk 5 tahun, nak masuk 6 tahun dah. Kod orang kata campur tangan, jangan nanti dia ni, nanti kroni aku lah apa semua, hampa tak boleh buat macam ni, hampa tak boleh buat macam ni. Tak ada masuk. Bebas segalanya. Kan? Bagi kita cubalah orang kata yang mana kurang-kurang dalam urus takbir agensi Islam di Pulau Pinang ni, kita cuba upgrade setakat mana orang kata yang kita mampu. Kalau di Kedah kita ada Kolej Insaniah, hebatlah, terkenal di seluruh dunia. Kan ada orang Kemboja, ada orang Thailand, ada orang luar negeri belajar di Kolej Insaniah. Lepas tu ada Maktab Mahmud. Okey lah, alhamdulillah. Kan Syekh Bukhari kita pun support kami. Kita Syekh Bukhari, Yayasan Bukhari, alhamdulillah. Kan di Pulau Pinang tak ada lain kecuali kitab. Biasa dengar ada kitab ni, Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang, kitab. Di bawah hak milik satu patih Majlis Agama Islam di Pulau Pinang. Yang tu kitab tu seangkatan lebih kurang Kolej Insaniah lah kita, tapi Kolej Insaniah ada maju lah. Kitab dalam proses. Maktab Mahmud di Kedah. Di Pulau Pinang ada Ma'had Al-Mashhur. Saya juga dulu mengaji di sekolah Al-Mashhur juga. Pondok Al-Mashhur ni asal dia tu tapak komtau, tapi dipindahkan. Lah ni duduk di balik kurang. Ma'had Al-Mashhur. Yang tu di bawah
Majlis Agama Islam kita punya. Kita cuba upgrade, kan? Walaupun macam-macam orang kata tohmahan fitnah, orang kata kata-kata orang kata negatif kesan kepada pengurusan hal ehwal Islam di Pulau Pinang. Kita bebas sebenarnya. Alhamdulillah boleh dikatakan satu malam, setiap malam sejak orang kata setahun ini, satu malam 100 masjid ada kuliah maghrib di Pulau Pinang. Tempat tuan-tuan, cobalah kan sempadan Pulau Pinang ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dikatakan 100 masjid ada kuliah maghrib. Memanglah kita duduk dalam majlis agama, kita pegawai jabatan agama, kita rasa seronok. Oh, ini asyik usaha bersama kita semua. Tapi kita risau celah-celah tu, kita risau juga. Kita takut kuliah maghrib 5 orang. Ustaz cakap dengan cicak, kan? Ni macam Ramadan. Normal lah, biasa lah. Mereka kata, nak tahu, orang kata, hampa nak tahu ada seorang kawan-kawan kita ustaz juga lah, dia semangat. Nak tahu tak Melayu hilang di dunia ni, tengok bulan Ramadan. Ramai orang Melayu. Tuik, hampa kata tak Melayu hilang di dunia. Yang ni orang kata, sidiak kan, tak apa, kan? Tak apa, kan? Macam bola lah juga. Mula-mula 32 pasukan, lepas tu 16 pasukan, lepas tu 8 pasukan, kan? Bulan Ramadan macam tu juga. Mula-mula 11 sok. Tempat saya tu kuliah asam sebelah 12 sok. Asam ni tu Masjid Taqwa Taman Pertamidah tu asam tu lah 12 13 sok. Satu sok 60 kali 12 dekat 700 orang. Terkejut, cicak pun terkejut. Cicak pun terkejut. Tu asam. Kita buat kuliah asam subuh, alhamdulillah 5-6 sok. 5 sok. Dulu biasanya 3 sok. 3 sok ataupun 4 sok. Lagi 5-6 sok. Kita takut dekat-dekat dengan orang kata apa nak sambut raya, takut patah balik, tinggal 2-3 sok. Dia kata maju ke hadapan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, no option, no excuse, tidak ada alasan. La budda, tidak dapat tidak, kita kena mantapkan akidah. Cara dia, kita kena kerjasama. Ini ulang banyak kali ni. Jadikan wadah kita ni, surau dan masjid sebagai tempat untuk kita memantapkan akidah umat Islam. Jadikan surau dan masjid ini seperti mana pergerakan NGO Islam. Alhamdulillah. Kita nak macam tu, tak nak cara lain. Kita tak nak dengar kes-kes noratio lah apa semua. Kita nak bagi pemahaman Islam yang sebenar. Kita nak bagi pemahaman Islam yang sebenar kepada umat Islam. Ramai umat Islam tak faham, pasal puasa pun tak faham. Kita tak mahu puasa kita jadi puasa adat semata-mata. Kita nak jadi puasa kita puasa ibadat lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jua amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan, kita nak orang kata buat juga di luar bulan Ramadan, kecuali solat tarawih. Solat tarawih dibuat dalam bulan Syawal, yang tu jadi ikut ayat P. Dalam Facebook orang dia pada tunjuk cerita ikut ayat P. Kan ada seorang drum edit penagih dadah jadi ikut ayat P. Kan ada wartawan daripada luar negara, orang putih main interview dia. Tuan-tuan tak tengok dalam ada kan dalam YouTube, rambut panjang pakai singlet, dia beritahu, dia kata saya bermimpi naik ke langit 7 ke apa jumpa dengan ayah pir bagi saya Tuhan. Dia kata macam tu. Bagi saya ayah pir, saya jumpa di satu alam, nama dia alam Bazrah. Tuan-tuan diam. Ni mengikut ayah pir kata ni, dia jumpa ayah pir di langit ke-7, di satu alam, nama dia alam Bazrah. Alam Bazrah. Kita alam Barzakh, tahu? Alam apa? Alam kubur apa kan? Barzakh. Dia kata alam Bazrah, alam kekali. Allah Akbar. Sampai ke tahap macam tu. Sampai ke tahap macam tu. Sesat lagi menyesat. Kan? Teko tak tahu pergi mana nak teko.
Ayam pin pun hilang di mana orang tak tahu. Sampai ke tahap macam tu. Sampai ke tahap macam tu. Jadi tidak dapat tidak, Ramadan kita kena keluar daripada pengertian orang kata puasa adat kepada puasa ibadat. Nak keluar kita kena tahu dalil ayat Al-Quran yang menyuruh kita berpuasa dalam bulan Ramadan. No? Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 ni semua cerita pasal bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, lepas tu dia sambung syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, lepas tu dia cerita lagi. Yang ni semua seboleh-bolehnya kita tahu. Ayat ini lah yang mewajibkan kita untuk kita berpuasa dalam bulan Ramadan supaya kita keluar daripada pengertian puasa adat. Yang keduanya kita kena tahu maksud berpuasa. Kan? Berpuasa adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Termasuk makan dan minum bermula daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Yang ini kita kena tahu. Oh Ustaz, Allahu Akbar. Dia bertanya juga. Ni orang yang tak faham pasal puasa ni. Ustaz, tengok nak buat macam mana semalam accident. Saya jatuh pukul 7 subuh pun dah terlepas dah. Tak ada mandi wajib. Puasa saya macam mana? Sedangkan sebelum tidur semalam saya niat berpuasa esok hari. Dengan tak makan som, dengan tak semayang subuh, dengan tak mandi wajib. Jadi adakah sah puasa saya? Tuan-tuan, boleh jawab? Kena jawab ni. Ini saya tanya ni. Dia kalau ustaz tanya, tuan-tuan jangan jawab. Lari malam. Kita kata lari malam. Jangan jawab. Ustaz tanya, diam pun. Biar ustaz jawab sendiri. Tuan-tuan, cerita dia. Oleh kerana kita dah niat dah pada waktu malam sebelum itu, puasa kita sah. Mandi wajib, kena mandi wajib. Lepas mandi wajib sembahyang subuh. No, ada orang kata tak boleh mandi wajib selepas, orang kata selepas apa masuk subuh. Sebenarnya boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sanadnya, Nabi sendiri pernah orang kata melalui berpuasa dan mandi hadas besar selepas orang kata terbit fajar. Faham tak? Ada orang tak faham. Ada orang tak faham, dia kata tak boleh puasa pada hari tersebut kerana tak sempat mandi wajib ataupun mandi hadas besar sebelum subuh. Bukan maksudnya saya galak tuan-tuan supaya buat macam tu, tidak. Yang ni pun kena faham juga. Lagi bola ustaz Rusli kata tak apa, boleh boleh sembahyang, boleh. Ni seboleh-bolehnya sebelum subuh tu kita mandi wajib siap. Lepas tu solat tahajud 2 rakaat. Kalau malam sebelum tu tak solat witir 1 rakaat. Lepas tu solat masuk subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu sembahyang subuh 2 rakaat secara berjemaah. Yang tu seboleh-bolehnya. Lepas tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan juga nak keluar daripada puasa adat kepada puasa ibadat, kita kena cari juga Lailatul Qadar. Nak dapat Lailatul Qadar, kebanyakan alim ulama mengatakan berdasarkan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, sekurang-kurangnya nak dapat Lailatul Qadar ni, yang orang kata pahala dia satu malam lebih baik daripada 1000 bulan ni, 83 tahun ni, sekurang-kurangnya amalan dia apa? Isyak dan subuh berjemaah. Ringan. Rasa ringan tak? Betul tak? Ini dah 40 minit dah ni. Tuan-tuan boleh tahan lagi ke? Nak dapat Lailatul Qadar, alim ulama kata solat subuh dan isyak berjemaah. Isyak intisab dan subuh berjemaah, insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Nampak senang, rasa ringan. Nak buat payah tu, kita rasa macam senang. Isyak dan subuh berjemaah pun kadang-kadang tertinggal. Ni dalam bulan Ramadan ni. Tak kata kepada orang lain, kepada kita sendiri.
Kita rasa mudah, kita rasa ringan. Tetapi yang inilah orang kata syarat yang telah orang kata disepakati yang ahli ulama untuk mendapat Lailatul Qadar. Jangan surut. Kalau kita rasa ringan, kita rasa boleh buat, kita kena tambah dengan tarawih, dengan witir. 8-20 rakaat tarawih ni tak usah ada kelai, buang masa. Jatuh ayat muka umat Islam kalau kita kelai pasal 8-20. Jangan kata sebarangan kepada orang yang buat 8 rakaat. Orang 8 rakaat, jangan kata sebarangan kepada orang yang buat 20 rakaat. Yang paling penting, orang kata sembahyang kita berkualiti. Khusyuk, ikhlas lillah ta'ala. Itu saya kata, no? Tuan muslimin dan muslimah rahmatullah, insya-Allah sedikit pengisian perkongsian pada malam ini saya rasa cukup untuk saya dan juga semua, untuk sama-sama kita memahami, untuk sama-sama kita memahami betapa pentingnya. Ini rumusan dia, conclusion dia. Untuk sama-sama kita memantapkan akidah yang telah sedia ada dalam diri kita, yang kita dapat sejak daripada kecil lagi, untuk kita beramal secara istiqamah. Itu poin dia, no? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allahu akbar. Dan sekiranya kita mempunyai iman, akidah yang mantap, kita akan istiqamah dengan amalan kita, bukannya bermusim. InsyaAllah ada malaikat khas diutuskan oleh Allah untuk jaga kehidupan kita. Kita akan sentiasa ceria, bahagia, gembira dalam beramal semasa kita hidup di atas dunia ini lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap dan sebagainya, kesilapan, kelemahan, kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa ballighna ila akhir Ramadan. Wa ballighna ila akhir Ramadan. Wa ballighna ila akhir Ramadan. Allahumma inna nas'aluka lisanan rafqan bi dzikrik wa qalban mu'anan bi syukrik wa badanan aynan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka shifaa'an min kulli da'in wa nas'aluka tijaratan lan tabura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.